A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 163. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 161 dan 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum uskunu hadhil qaryah wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjada naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana telah dikata kepada mereka iaitu Bani Israel, uskunu, tinggallah kamu di negeri ini iaitu Palestin dan makanlah daripadanya dari mana saja yang kamu kehendaki dan sebutlah kami meminta ampun kepada Allah dan masuklah melalui pintu dalam keadaan kamu tunduk. Pasti kami akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan kami akan tambah untuk orang-orang yang berbuat baik. Pengajarannya. Pertama, rahmat Allah meliputi semua hamba-hambanya walaupun kepada mereka yang kufur kepada Allah sekian lama. Kerana Allah ingin hamba-hambanya semua kembali kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa dan seterusnya ahli syurga. Yang kedua, setiap nikmat yang diberi oleh Allah wajib diikuti dengan syukur dan taat. Wajib diikuti dengan syukur dan taat kepada setiap perintahnya. Yang ketiga, apabila manusia sentiasa mentaati Allah dan melakukan kebaikan kepada orang lain, maka sunnatullah Allah akan menambahkan lagi
nikmat dan kebaikan-kebaikan yang lain kepada hamba-Nya yang bersyukur. Yang ketiga, yang keempat, wajib ke atas setiap orang yang beriman apabila mendapat nikmat daripada Allah, semakin merendah diri dan memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana Allah perintah kepada Rasulullah, sebagaimana Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbaik saja baginda berjaya menawan kembali kota Mekah agar terus mensucikan Allah dan memohon keampunannya. Okey, ayat 163, 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabaddala allazina zalamu minhum qawlan ghayra allazi qila lahum fa arsalna 'alaihim rijzan minas sama'i bima kanu yazlimun. Maksudnya, maka orang-orang yang zalim telah menukar. Orang-orang yang zalim daripada kalangan mereka, iaitu daripada kalangan Bani Israel, telah menukar kata-kata yang bukan diperintahkan kepada mereka. Lalu kami utuskan ke atas mereka azab daripada langit disebabkan kezaliman mereka. Pengajarannya, punca utama manusia ditimpa musibah dan azab daripada Allah ialah kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, untuk mengelakkan daripada musibah dan azab Allah, hendaklah tinggalkan kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar ialah kufur dan syirik kepada Allah. Yang ketiga, kemuliaan keturunan manusia tidak menghalang kemuliaan keturunan manusia tidak menghalang manusia itu daripada ditimpa azab Allah. Apabila mereka
melakukan kezaliman. Sebagaimana Bani Israel yang asalnya bangsa yang mulia, tapi akhirnya menjadi bangsa yang hina disebabkan kezaliman mereka. Yang ketiga, yang keempat. Keempat, tidak ada seorang pun yang melakukan kezaliman yang terlepas daripada azab Allah, sama ada di dunia atau di akhirat. Okey, bisa kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat 163. Ayat 163 kaitan dengan ayat yang lepas, iaitu masih berlega sekitar kisah kedegilan Bani Israel. Dan Allah bagi antara contoh yang lain, bentuk kedegilan dan keingkaran Bani Israel terhadap perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was'alhum. Allah berkata, was'alhum. Apa? Was'alhum. Dan tanyalah kepada mereka. Allah, Allah perintah supaya bertanya. Allah perintah siapa? Tak, Allah perintah pada Nabi. Allah suruh Nabi bertanya. Okey, Allah suruh Nabi bertanya siapa? Bani Israel. Bani Israel yang mana? Yang mana yang gaib? Ini kisah ni, cerita ni, kisah ni kita bisa dengar. Iaitu kisah tentang ikan hari satu. Jadi yang kata ikan hari satu, Bani Israel ataupun orang Yahudi di zaman siapa? Zaman Nabi Musa AS. Tapi Allah suruh Nabi tanya siapa? Bani Israel, orang Yahudi yang ada di zaman Nabi. Okey? Wahai Muhammad, tanyalah mereka. Tanya tentang apa ni? Tanya apa ni? Tentang satu, orang ni dalam masalah orang ni satu penempatan yang ada manusia, sama ada besar atau kecil, sama ada penduduknya sedikit atau ramai. Dalam masalah di Bani Israel. Jadi boleh kita terjemah negeri, boleh terjemah kampung. Ini perkara yang boleh dipertanyakan. Kan? Tapi saya tidak tahu apa maksud karya dalam bahasa Melayu. Saya ahli karya. Kan? Apa maknanya? Kampung ke, negeri ke, ataupun taman? Oh, taman. Kalau kat Kelantan ada taman, apa dia? Kampung lah. Apa-apa je lah. Yang penting, tempat yang ada orang. Sama ada kecil ataupun besar. Okey. Katalah mereka dengan satu negeri. Alati hadirat. Ya. Di bahari, laut. Dan negeri ini hadir dekat dengan laut. Maknanya penduduk ini tinggal di tepi laut. Itu maksud hadirat. Apa dia? Ini
Di laut dah. Okey, negeri ni di mana? Apa dia? Laut Merah. Kat mana? Mesir. Mana tahu? Allah tersebut anil qaryah di Mesir, tak ada Mesir. Jadi bila ayat Quran tak sebut, mana benda tidak penting. Cari penyakit. Cari penyakit. Kalau nama tempat tu penting, Allah akan sebut. Mesti Allah sebut. Kalau ada banyak kisah-kisah dalam Quran, Allah tak sebut. Tempat nama apa, berlaku zaman apa, di mana Allah tak sebut. Macam pemuda Kahfi kan. Allah tak sebut pemuda Kahfi berlaku zaman apa dan gua tu di mana. Supaya apa? Sebab tujuan Al-Quran menceritakan kisah-kisah dahulu bukan nak bagi fakta sejarah. Bukan. Tapi nak supaya kita ambil pengajaran. Jadi syarat nak ambil pengajaran tak perlu tahu tempat dan tak perlu tahu nama. Sebab tu biasa tak kita belajar buku sejarah. Masa sekolah menengah dulu kan. Fakta kan. Fakta ada namanya kan. Tapi apa pengajaran? Tak tahu. Pengajarannya sedang peperiksaan. Itu. Kita belajar hantua, bukan? Hikayat hantua. Info kan. Ada nama, ada tempat. Tapi apa pengajaran? Sebab buku sejarah, nama lagi sejarah. Quran bukan nama buku sejarah. Quran dipanggil kitab Az-Zikru. Salah satu nama Al-Quran ialah Az-Zikru. Apa makna Az-Zikru? Peringatan. Dan kalau Allah sebut negeri ni, sebut nama dan tempatnya, apa akan jadi? Kita tak akan fokus pada pengajaran lah. Kita tak akan fokus pada pengajaran. Okey. Jadi negeri ini berada di tepi laut. Is, ini pengajaran dia ni. Is ketika mana? Ya'duna. Ya'duna makna yata'addawna. Wa yatajawazuna, melampau. Mereka melampau. Ini masalah besar, penyakit manusia. Bukan duduk di mana, bukan buat kerja apa, tapi melampau. Melampau apa ni? Apa yang Allah perintah, dia langgar. Itu makna melampau. Fis sabti, pada sabti apa dia? Dia langgar perintah Allah pada hari Sabtu. Dah hari yang disebut dalam Al-Quran. Hari ada berapa hari semua? 7 kan? Okey, hari yang disebut dalam Quran berapa hari? Kalau pernah khatam Quran 30 juzuk, mesti perasan hari apa disebut dalam Quran. Kalau tak perasan, makna belum khatam. Selasa, Isnin. Tak ada. Mana ada hari Selasa? Jumaat. Surah apa? Surah Jumaat. Nasib baik dia. Hari Jumaat, surah Jumaat. Senang nak jawab kan? Yang kedua, hari Sabtu. Yang ketiga, tak ada. Jadi yang disebut hari dalam Quran 2 aja. Sabtu dan Jumaat. Okey, Sabtu ni apa makna dia? As-Sabtu makna dia Al-Qat'u. As-Sabtu makna dia Al-Qat'u. Apa makna Al-Qat'u? Potong. Qat'u, potong. Hamzah, qata'. Pernah dengar Hamzah qata'? Oh, tak pernah. Hamzah wasan? Tak, Hamzah qata'. Pernah dengar? Oh, pernah kan? Hamzah wasan? Hamzah Zainuddin? Oh, tak pernah. Qata' ni mana? Putus. Qata'ah. Isteri-isteri pembesar ketika zaman Nabi Yusuf AS. Waqatta'na aydihinna. Mereka potong jari-jari mereka. Qata'ah. Sebab apa
potong jari mereka sendiri. Sebab terpegun dengan rupa Yusuf. Okey. Jadi Sabtu tu qat'u. Qat'u potong. Apa makna potong? Rehat. Rehat. Sebab itulah hari Sabtu dinamakan Al-Qat'u sebab waktu rehatlah. Dan sebab itu Bani Israel dia minta pada Nabi Musa AS. Kami dah bekerja penat 7 hari kan. Kami nak 1 hari je. Kami tak nak bekerja. Kami nak berehat dan nak beribadat sahaja. Dia minta. Nabi Musa pun minta pada Allah. Maka Allah kata, okey silakan. Kamu nak rehat hari Sabtu kan? Okey silakan. Sebab tu bagi orang Yahudi dia beribadat hari Sabtu kan? Kan? Betul? Jadi Allah perkenankan. Tapi Allah uji. Itu kita kena faham. Sunnatullah. Bila kita nak sesuatu, Allah akan uji. Betul tak kita nak ikhlas? Kerana Allah ataupun kerana nafsu. Okey? Bila Allah bagi izin mereka supaya berehat dan beribadat sahaja hari Sabtu. Jangan buat kerja. Maka Allah uji pada. Ketika mana mereka melampaui batas pada hari Sabtu. Is ketika mana ta'tihim datang kepada mereka hitanuhum. Hitan jamak kalau satu al-hut. Al-hutu. Al-hut makna ada as-samak. As-samak ni mana? As-samak mana ikan. Samakun. As-samaku. Ikan. Cuma apa beza hut? Kalau satu hut. Kalau banyak hitan. Hitan, ini jamak plural. Apa beza? Ada pendapat mengatakan samak umum. Tapi kalau sebut hut, ikan yang besar. Ikan yang besar. Okey. Ketika mana datang kepada mereka ikan. Ikan-ikan mereka. Allah sandarkan ikan tu kepada mereka. Makna apa tu? Rezeki untuk mereka. Yaumah bila ni? Datang ikan mereka hari Sabtihim. Hari Sabtu mereka, iaitu hari mereka tak bekerja. Kerja mereka apa ni? Kerja ni, penduduk negeri ni. Takkan ikan lah. Sebab biasa yang duduk tepi pantai, kerja dia nelayan. Tapi dia minta apa tadi? Nak berehat hari Sabtu. Allah uji apa dia? Hari Sabtu yang mereka nak berehat, tak nak bekerja, Allah bagi ikan-ikan mereka datang pada hari tersebut syura'an. Zahirah. Syura'an. Dia terjemah apa? Zahir dan banyak. Dia terjemah apa? Syura'an jamak kepada syari'un. Iaitu zahir. Nampak. Bila nampak tu mana ikan tu terlalu banyak. Kita terjemah asal. Zahir dan banyak. Okey. Tengok ujian. Kamu tak nak bekerja kan? Okey, aku nak tengok betul ke tak nak bekerja. Cara Allah uji apa dia? Kita sambung. Dan apa sebelum tu? Terputus . Wa yauma dan hari la tidak. Hari la yasbitun, hari mereka yang yasbitun apa dia? Kalau yasbitun tadi Sabtu maknanya qat'u kan? Hari yang mereka tidak potong untuk bekerja. Maknanya hari mereka bekerja. Hari mereka tidak bekerja lah.
tidak bekerja. La ta'tihim. Ikan tak datang. Ia iaitu ikan tidak datang. Kenapa Allah buat macam tu? Ha? Kenapa Allah buat macam tu? Jawapannya kazalika. Demikian itu. Nabluhum. Kami menguji mereka. Disebabkan apa? Bima kanu bani basababiyah. Disebabkan kanu adalah mereka fasik. Fasik. Yafsukun daripada perkataan fasik. Dan bila kita terjemah, fasik juga. Sebenarnya fasik ni apa makna dia? Dalam bahasa Arab, al-fisku. Al-fisku makna dia al-khuruj. Khuruj. Fisku ni sebenarnya khuruj, keluar. Dari segi bahasa, dari segi istilah, al-khuruj minat ta'ati ilal ma'siyah. Fisku ialah keluar daripada taat kepada maksiat. Sekarang kita tak fasik lah. Tapi bila keluar, kita mengumpat. Kita adalah fasik. Masa solat, kita tak fasik. Lepas solat, kita pakai selipar orang. Kita fasik. Sebab apa? Sebab daripada ketaatan kita keluar kepada maksiat. Fasik. Boleh faham? Jadi fasik ni, bila buat maksiat je, fasik. Cuma fasik ni ada dua lah. Satu, akbar. Yang kedua, asghar. Satu fasik yang besar, satu fasik yang kecil. Yang besar apa dia? Keluar daripada iman kepada kufur. Tu keluar terus daripada Islam. Dia sembah berhala ke? Dia percaya pada orang, dia percaya pada bomoh ke yang begitu benda gaib. Itu fasik akbar. Keluar terus daripada Islam. Bukan daripada taat pada maksiat. Yang kedua, fasik asghar, yang kecil. Membazir kan? Membazir air setiap hari. Dia fasik tapi masih Islam. Okey, tengok. Allah uji Bani Israel ini apa sebab? Sebab kefasikan mereka. Tapi sebenarnya Allah uji manusia, semua ke ataupun yang buat fasik saja Allah uji? Semua. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, wa nabluukum bil khairi wasyarr fitnah. Kami uji kamu dengan khair. Khair apa dia? Kebaikan. Wasyarr dan kejahatan. Dan semua itu adalah fitnah. Khair pun fitnah, syar pun fitnah. Kebaikannya contoh apa dia? Kekayaan, kesihatan, dapat anak. Semua itu adalah fitnah. Bukan anugerah. Bukan sebab kamu baik, Allah bagi anak. Tak. Bukan sebab kamu baik, Allah bagi kekayaan. Bukan. Semua itu adalah fitnah. Syar pula apa dia? Sakit, musibah, kematian. Semua itu adalah. Jadi sebenarnya ujian ni ada yang baik, ada yang tak baik. Tapi biasa manusia, dia akan rasa diuji bila? Bila diuji dengan syar.
Bila ada penyakit, dia kata apa? Allah sedang uji saya. Tapi bila Allah bagi dia syihat, dia tak rasa Allah juga sedang. Sebab itulah, yang mana manusia selalu gagal dalam ujian. Bila diuji dengan kebaikan ataupun dengan kejahatan. Kenapa? Sebab mindset dia, baik ni bukan ujian. Sebab itulah bila Allah bagi kebaikan, kesihatan, harta banyak, dia lara. Bahkan lagi teruk apa dia? Dia rasa dengan sebab Allah bagi kebaikan, Allah sayang pada dia. Tak perlu solat lah. Sebab Allah memang dah sayang. Itu lagi gagal. Apa dia? Tengoklah. Allah uji pada siapa? Istidrak ni contoh dia, tanda dia apa? Semakin dia buat maksiat, semakin dapat nikmat. Itu istidrak. Tapi kalau semakin dia beriman, semakin dia taat, Allah bagi nikmat lagi. Itu bukan istidrak. Okey. Jadi Allah uji semua manusia yang beriman, yang tak beriman, dengan kebaikan, dengan keburukan, Allah uji. Tapi dalam konteks ayat ni, Allah uji Bani Israel sebab apa? Nampak berbeza tak dengan ayat ni? Beza kan? Maksud dia ialah, yang ni Allah uji secara umum. Tapi bila kamu buat dosa, kamu fasik, ujiannya lagi teruk. Kita buat maksiat setiap hari, lagi teruk ujiannya. Maknanya, semakin buat maksiat, semakin susah ujian, semakin susah nak patah balik. Okey? Tengok ujiannya semakin sukar. Apa dia ujian yang sukar tu? Apa dia? Musibah? Bukan. Apa Allah uji Bani Israel ni? Ikan banyak kan? Musibah ke nikmat? Sebenarnya nikmat itu semakin sukar untuk kita hadapi. Sebab bila dia dapat nikmat, dia lagi lupa pada Allah. Bila manusia akan berfikir dan kembali kepada Allah? Bila dia susah, bila dia perlu bantuan, baru dia balik pada Allah. Sebab itulah Allah bila sayang pada seseorang, Allah bagi apa? Ujian yang menyusahkan, bukan nikmat. Okey. Jadi sekarang nak nikmat ke nak musibah? Apa dia? Nak nikmat ke nak musibah? Tengok, ragu-ragu lagi nak bagi jawapan. Nak nikmat. Tapi Allah kata, bila Allah sayang, Allah bagi musibah. Faham tak? Bila Allah sayang, Allah bagi musibah. Bukan bagi nikmat. Jadi nak nikmat ke nak musibah? Nak lari daripada jawapan. Tak, jawapannya, musibah jangan dicari. Musuh jangan dicari. Tapi bila Allah bagi, bersyukur. Itu tanda Allah sayang. Jangan berladang, ya Allah bagilah musibah. Aku nak cinta engkau. Tengok-tengok bila Allah bagi, tewas. Itu bukan ikon tapi hadis. Hadisnya bunyi macam ni. Innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Kemudian faman boleh cari hadis tu. Faman radiya falahu ar-ridha. Cuba cari. Tak habis tu. Kita terjemah dulu. Inna Allah, sesungguhnya Allah, iza ahabba, cinta. Sesungguhnya Allah, apabila dia cinta qauman, pada seseorang ataupun sesuatu kaum, ibtalahum, Allah uji mereka. Bila Allah sayang dia, Allah uji.
Dan ujian ni khair ke syar? Dalam hadis ni Allah tak sebut Allah uji dengan apa? Khair ke syar? Tak. Allah uji dengan syar. Sebab apa? Sebab bila Allah sayang, Allah nak hamba tu semakin dekat ke semakin jauh? Ujian apa yang semakin mendekatkan manusia kepada Allah? Susah. Betul? Sebab tu ada satu hadis, orang yang paling Allah sayang siapa? Orang yang paling Allah sayang. Para Nabi. Para Nabi lah paling tinggi. Betul? Dan sebab itulah para Nabi lah orang yang paling banyak dan berat ujian. Semakin Allah sayang, semakin berat ujian. Ujian khair ke syar? Syar. Kebanyakan para Nabi semua susah. Betul? Kena maki, kena halau, kena buru. Ada yang sampai kena seksa, ada yang sampai kena bunuh. Sebab apa? Sebab Allah sayang. Yang Nabi yang kaya, berapa orang je? Nabi Sulaiman dengan Daud. Okey. Ini. Cuba hayati. Daripada Nabi SAW. Jazakallah khair. Qal telah berkata. Inna. Saya ambil hadis kat tengah. Ini hadis daripada awal. Cuba terjemah. Inna. Hadisnya bermula daripada sini. Inna. Sesungguhnya. Izama. Izama apa dah? Kebesaran. Al-jaza. Balasan. Balasan yang besar. Balasan yang besar. Ma'a adalah bersama izamil bala. Ujian yang besar. Semua nak gaji besar kan? Betul? Nak gaji besar kan nak gaji kecil? Kita kalau minta kerja satu syarikat, bos tu bagi pilihan pada kita. Kamu nak gaji besar ke gaji kecil? Kita akan jawab apa? Okey. Sedap je jawab nak gaji besar kan? Dengar dulu syarat. Bos kata, kalau nak gaji besar, ujiannya sangat besar. Ujian apa? Tak boleh bagi tahu. Tapi kalau kamu nak ujian kecil, gaji kecil. Kita pilih yang mana? Tengok gaji kecil lah. Nampak tak cara kita berfikir? Apa yang kita fikir sebenar? Kita nak senang. Betul? Bila bunyi gaji besar, lepas tu ujian pun besar, tak jadi. Jadi Allah kata, kamu nak pahala sikit ke pahala besar? Kalau pahala besar, mesti bersama izamil bala. Ujiannya mesti besar. Faham? Okey. Kemudian Allah kata, wa innallah. Ini yang saya tulis tadi. Dan sesungguhnya Allah, Iza apabila ahabba. Mencintai qauman. Seseorang ataupun mana-mana kaum. Ibtalahum. Allah uji mereka. Uji dengan apa? Khair ke syar? Syar. Faman radiyah. Maka siapa yang reda? Reda dengan apa ni? Dengan ujian. Dia dapat apa? Falahu ar-reda. Dia dapat reda. Subhanallah. Semua kita beramal ke buat kerja nak reda Allah. Tiba-tiba Allah bagi syarat. Nak reda aku yang paling besar, kena lulus ujian yang besar. Ya Ustaz, saya nak ujian kecil je. Mana matlamat kamu bukan nak reda Allah. Matlamat kamu nak senang. Nak rehat. Betul? Sebab tu bila diuji, kita akan mengamuk. Sebab matlamat kita nak rehat. Dan, waman sakhita. Siapa yang sakhita lawan reda. Kalau reda, dia puas. Sakhita, dia tak puas hati dengan ujian tu. Ataupun dia marah dengan ujian tu. Kenapa aku? Ayat kenapa aku makna sakhita. Dia dapat apa? Falahu as-sakhatu. Baginya dapat kemurkaan Allah. Nampak tak? Sebab itulah Nabi dan para sahabat, dia tak tengok ujian, dia tengok apa? Hasil ujian.
Bila mindset dia, aku nak redha Allah, ujian yang besar macam mana, berat macam mana, dia nampak kecil je. Sebab dalam kepala dia fikir apa? Redha Allah. Ujian nampak kecil. Tapi kalau dalam kepala kita fikir apa? Nak senang, nak sihat, nak mudah. Kita tak akan peduli redha Allah. Allah murka pun aku tak kisah. Betul? Beza. Jadi cara berfikir menjadikan kita boleh terima redha Allah, ujian Allah, ataupun kita tak boleh terima. Cara kita berfikir. Okey. Dan ada satu lagi dalil, hadis Nabi kata, orang yang paling banyak diuji ialah al-anbiya, para nabi. Semua al-amsal. Kemudian kurang daripada darjah nabi. Semua al-amsal. Kemudian kurang. Semakin lemah iman dia, semakin kurang ujian dia. Okey. Itulah bila kita tengok orang diuji, kadang-kadang kita kesian pada dia. Kalau dia beriman, dia kesian pada kita. Aku kesian tengok kamu, tak ada ujian lah. Macam Allah tak sayang je pada kamu. Kita pun kata pada dia, kamu ni syok sendirilah. Ada satu hadis, dua orang berjiran. Jiran dia tu selalu diuji, susah, penyakit macam-macam. Yang dia pula sentiasa senang. Jadi dia pun kesian pada jiran dia. Kenapa kamu susah ni? Kenapa selalu diujikan? Dan dia rasa dia bersyukur sebab sentiasa dapat nikmat. Disebutkan di akhirat besok, Allah jadikan, takdirkan dia berjumpa dua-dua ni. Yang sentiasa sihat, yang kurang ujian, nampak jumpa di akhirat yang kawan dia yang selalu diuji. Dia buat apa? Terima pahala. Pahala tak henti. Dia pula tengok je. Tak dapat pahala. Sebab apa kawan tu selalu dapat pahala? Sebab dia di dunia, daripada hasil ujian, dia redha, dia sabar, ganjarannya besar. Izami. Dia pula tak dapat pahala. Walaupun kat dunia, dia sentiasa sihat. Sentiasa dalam nikmat. Sebab ujiannya tak ada. Maka apa kata orang ni? Dia kata, alangkah baiknya kalau aku dikembali semula ke dunia dan aku diuji lebih banyak daripada kawan aku ni. Tengok, bertukar cara berfikir. Bila tu? Bila dah nampak hasil ujian. Apa? Itu penting ilmu tu. Yang semua tak reda dengan ujian sebab tak ada ilmu. Yang ada dalam kepala dia, nak senang. Betul tak? Sistem pendidikan kita daripada sekolah rendah, sampai universiti, matlamat, nak senang, nak sihat. Betul? Kita tak bersedia menerima ujian. Bila dapat ujian, mengamuk. Sebab ilmu akhirat tidak ada dalam pendidikan kita. Okey. Boleh hadis ni? Boleh dah terjemah? Semula, sekali lagi. Inna. Izama. Kebesaran. Al-jaza. Balasan. Ma'a. Izami al-bala. Ujian yang besar. Wa inna Allah. Dan iza ahabba qauman ibtalahum. Dia menguji mereka. Bila Allah cinta dia, Allah uji. Semakin Allah cinta, semakin banyak ujian. Faman. Maka man, siapa? Radhiya. Siapa redha dengan apa? Falahu, maka baginya, ya Allah, hadiah yang sangat-sangat lumayan. Hadiah paling mahal. Dapat redha Allah. Tapi syarat lulus ujian. Waman, dan siapa? Sakhita. Tidak redha, marah. Falahu as-sakhatu. Rugi tak? Dah lah dapat musibah. Lepas tu musibah lebih besar apa dia? Bukan sakit. Murka Allah. Ada lagi musibah lebih besar daripada murka Allah? Ada? Tak ada. Sebab itulah kalau kita ada ilmu, dengan musibah tu, akhirnya musibah jadi satu nikmat. Sebab apa? Dengan musibah tu kita dapat redha Allah. Bila hidup kita berpandukan ilmu. Okey.
Ya. Macam mana? Boleh. Dia Islam menganjurkan bila kita ditimpa musibah sakit ke, Islam menganjurkan kita supaya berusaha untuk merawat. Itu tak salah. Yang salah apa? Tak setuju dengan musibah tu. Maksudnya apa? Kita usaha dan ditakdirkan tak sembuh, senyum je. Faham tak? Itu makna kita setuju dengan musibah. Tapi kalau kita usaha, bila tak sembuh juga kita mula, itu makna tak setuju. Yang terbaik apa dia? Yang terbaik. Nabi Ayub diuji tak? Berapa lama? 26 tahun. Mana dapat maklumat ni? Ustaz mana ni? Bila tu? Tarikh bila? Tak adalah Allah tak sebut, tapi berbelas tahun dah. Dia minta tak untuk sembuh? Tak. Kenapa dia tak minta? Apa dia? Apa kata Nabi Ayub AS? Senang dah lama. Jadi Allah uji. Jadi tengok cara berfikir. Itu antara tafsiran lah. Allah bagi aku sihat katalah 60 tahun. Allah bagi sakit 20 tahun. 40 tahun sihat. 20 tahun aku sakit. Kenapa aku tak boleh bersyukur? Sebab 40 tahun dah sihat. Cara berfikir tu. Kan? Kita sihat 20 tahun. Sakit 1 jam je. Betul tak? 1 jam je. Tak tahan ya Allah. Sebab apa? Dalam kepala kita nak sihat, nak senang, nak rehat. Yang tu kita tak boleh tahan. Tapi dalam kepala kita, aku nak redha Allah. Aku nak pahala. Aku nak kepuasan dalam hati. Sakit pun tak apa. Akhirnya sakit pun tak sakit. Betul? Kalau kita tengah sakit tapi dalam kepala kita berfikir tentang apa? Oh, seronoknya dapat redha Allah. Seronoknya dapat pahala. Pahala sabar berapa banyak? Cara kita berfikir, sakit tu tak rasa. Sakit tu tak rasa. Sebab tu orang macam Nabi Ayub boleh bertahan berbelas tahun dengan penyakit yang luar biasa. Apa kata Nabi Ayub? Anni massaniya ad-dur wa anta arhamur rahimin. Oh, luar biasa ni. Orang yang Allah sayang. Luar biasa. Sebab itulah dengan ujian mereka lagi bersyukur. Dia kata apa? Wahai Tuhan, ani sesungguhnya aku massaniya. Apa benda? Dur tu mutarak lah ataupun sakit. Sakit telah menimpa aku. Sakit telah, itu je dia cakap. Tapi lepas tu dia kata apa? Wa anta arhamur rahimin. Engkau bukan setakat rahimin, bukan setakat penyayang, tapi paling penyayang. Apa maksud tu? Dia minta, ani massani ad-dur. Sembuhkan aku. Tak ada. Hujung dia kata apa? Dia puji pula Tuhan. Tuhan yang bagi penyakit. Berbelah tahun, tiba-tiba dia puji. Engkaulah yang paling penyayang. Boleh faham tak? Kita kalau Allah bagi sakit, kita puji tak? Ya Allah, engkaulah paling sayang pada aku. Puji tak? Kita kata apa? Macam kita sakit kan, doktor cucuk kita berkali-kali. Kita redha tak? Redha kan? Bahkan kita kata, ya bagusnya doktor ni. Sentiasa rawat aku. Padahal cucuk tu sakit kan? Cucuk sini, cucuk sini. Sebab kepala kita fikir apa? Aku nak sihat. Bila doktor buat benda yang kita nak, kita suka pada doktor. Sanggup bayar lagi hospital swasta. Betul tak? Cara kita berfikir. Tapi bila Allah buat, kita macam tak rasa Allah sayang. Betul tak? Ya Allah, aku tak tahan. Sebenarnya Allah bagi musibah pada kita, yang kita mampu ke yang kita tak mampu. Allah tak pernah zalim. La yukallifullah
Allah tak akan bebankan benda yang kita tak mampu. Bila kita rasa tak mampu, bukan musibah yang Allah bagi luar daripada kemampuan kita. Bukan. Tapi iman kita terlalu lemah. Iman kita terlalu lemah. Allah tak zalim. Sebab tu antara kisah-kisah yang Allah sebut dalam Quran, kisah para Nabi, kisah umat dahulu, apa tujuannya? Apa tujuannya? Supaya bila kita sakit kan, bila tengok Nabi Ayub, kita rasa apa? Ya Allah, malunya. Baru 3 hari. Umur 63 tahun. Sehat. Allah bagi 3 hari. Nabi Ayub, berbelah tahun. Senyum je. Puji Allah. Ya Allah, malunya aku. Lepas tu nak masuk syurga. Minta pula syurga Firdaus. Faham tak? Tapi dalam kepala kita, dalam mata kita, tengok orang sihat je. Kita tak tahan. Ya Allah, aku nak berjalan ni. Ada 4 negara lagi belum melancong. Betul tak? Okey. Kita balik pada ayat kita. Pengajaran daripada ayat ni apa dah? Pengajaran daripada ayat ni paling besar ialah bila Bani Israel minta nak berehat, minta nak beribadat, tak nak bekerja gitu, Allah tu retas. Sebenar kamu bohong. Kamu bohong. Kamu bukan nak berehat pun sebenar. Kamu bukan nak beribadat pun sebenar. Tapi kamu berbohong. Aku nak buktikan kamu berbohong. Dengan cara apa? Ikan banyak. Bila ikan banyak, tengok kamu cari kerja kan? Tadi kata nak rehat, bohong. Jadi pengajaran untuk kita apa dah? Jangan minta nak buat sesuatu yang kadang-kadang di luar kemampuan kita. Jangan minta. Bila minta, Allah uji. Saya bagi contoh. Kadang-kadang, kita sakit. Kita kata, Ya Allah, bagilah aku sihat, aku nak puasa 3 hari turut-turut. Minta. Allah pun uji. Besok Allah bagi sihat. Tak puasa. Tak puasa. Kenapa Allah bagi sihat? Allah nak buktikan dia adalah berbohong. Faham tak? Jadi daripada ujian Allah tahu siapa yang benar-benar beriman, siapa yang bersifat munafik. Tengok ujian. Tapi tanpa ujian, Allah dah tahu tak orang itu berbohong atau tak. Tanpa ujian. Kenapa Allah uji juga? Supaya manusia puas hatilah. Kalau Allah hukum pun berdasarkan apa yang berlaku. Bukan berdasarkan ilmu Allah sahaja. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Lepas tu, wa iz qalat. Wa iz qalat dan sebut, ingatlah. Bila sebut is, kena ada urskuru. Ingatlah. Allah suruh siapa ni ingat? Allah suruh Nabi ingat dan ingatkan umat kamu. Ingatkan apa? Kisah. Kisah kedegilan Bani Israel. Bani Israel ni asalnya mulia tapi akhirnya menjadi bangsa yang hina sebab degil dan lawan Tuhan. Ingatlah ketika mana qalat telah berkata ummatun. Apa ada ummatun? Satu golongan. Kata Ibn Katsir dan majoriti ahli tafsir, setelah Allah larang jangan tangkap ikan lagi satu, Bani Israel terbagi pada 3. Terbagi pada 3 kumpulan. Ini kumpulan pertama, iaitu kumpulan pertama ialah yang larang. Larang, jangan tangkap. Kumpulan kedua yang melanggar. Tapi mereka langgar pun, mereka melanggar betul-betul tangkap hari Sabtu ataupun mereka buat macam mana? Macam mana dia tipu? Dia letak jala hari Jumaat.
Letak jala hari Jumaat. Lepas tu diangkat jala hari Ahad. Supaya apa? Supaya dia rasa dan orang tak nampak dia langgar perintah Allah. Sebab Allah larang, jangan tangkap hari Sabtu. Saya tak tangkap hari Sabtu. Saya letak hari Jumaat, angkat hari Ahad. Tengok perangai tu. Perangai apa tu? Pasing. Daripada satu dosa dia langgar, jadi dua dosa. Satu dosa melanggar, tangkap ikan hari Sabtu. Tangkap ikan daripada ikan hari Sabtu. Yang kedua dosa, menipu Tuhan. Dia ingat Tuhan ni bodoh macam dia. Mana lebih baik? Letak jala hari Jumaat, angkat hari Ahad dengan betul-betul tangkap hari Ahad, hari Sabtu. Mana lebih baik? Dua-dua tak baiklah. Semua langgar perintah Allah. Cuma antara dua yang paling teruk, Bubur jala. langgar perintah Allah dan menipu sekaligus. Okey. Minhum, satu golongan daripada mereka. Daripada Bani Israel. 5. 5 apa dia? Kenapa? Kenapa ta'izuna? Ta'izuna daripada mau'izah. Kenapa kamu menasihati ataupun menegur kauman, kaum ataupun puak ataupun golongan Allah muhlikuhum, akan binasakan mereka. Atau mengazab mereka. Mengazab mereka azaban dengan azab yang syadidan, yang apa? Pedih. Sebenarnya azab tu dah pedih kan? Ada tak azab yang tak pedih? Begitu anak, saya nak pukul tapi tak sakit. Baik tak payah pukul kan? Jadi azab tu pedih tapi Allah sebut lagi syadidan. Apa faedah? Sebenarnya itulah rahmat Allah. Orang tengok azab macam Allah tak ada rahmat. Tak. Sebab Allah bagi amaran azab. Kadang-kadang dengan azab saja orang tak berapa takut. Allah nak orang betul-betul takut dan jangan langgar. Maka Allah tambah satu lagi perkataan. Nampak macam menakutkan. Tapi sebenarnya ada kebaikan tak? Ramai yang langgar perintah Allah, puncanya apa? Tak takut azab Allah. Kita dengan anak kita. Anak kita degil kan? Mana lebih menakutkan? Kalau kamu tak solat, mak pukul. Dengan rotan kecil je. Ataupun satu lagi, kalau tak salah, mak pukul dengan rotan besar sampai pecah rotan tu. Yang mana lebih dia takut? Yang mana lebih menunjukkan mak tu rahmat pada anaknya? Nombor satu ke nombor dua? Nombor dua. Tapi orang salafan dia kata, ya Allah ganasnya mak tu. Tak, mak bukan nak pukul. Mak nak buat sesuatu sehingga anak dia solat. Itulah rahmat. Maka begitu juga Allah bagi azab yang sangat pedih supaya apa? Supaya manusia betul-betul takut dan jangan buat. Kalau azab di akhirat, ringan je. Apa jadi? Siapa tak salah, aku bakar 1 minit je. Yang azab teruk pun ramai yang tak salat. Kalau azab ringan, lagi ramai masuk neraka. Boleh faham? Okey. Sekarang daripada ayat ni kita faham, bahkan kata Ibn Katsir dan majoriti ahli tafsir, dalam kes tangkap ikan hari Sabtu, Bani Israil terbagi pada 3 daripada ayat ni. Pertama, kalau kita tengok terjemah ni, satu golongan menegur siapa? Orang yang menegur. Orang yang menegur, kenapa kamu tegur? Satu kaum yang Allah akan binasakan mereka. Siapa tu? Yang tangkap ikan.
Jadi daripada ayat ni ada 3 golongan. Satu, yang tangkap ikan. Yang kedua, yang menegur. Yang ketiga, yang tak larang. Tapi dia pula tegur orang yang menegur. Faham? Faham tak? Ada 3. Satu, yang tangkap ikan, langgar perintah Allah. Yang kedua, yang yang melarang. Jangan tangkap, takutlah pada Allah. Yang ketiga, langgar pun tak. Langgar pun tak. Dia tak langgar, dia tak tangkap ikan. Dan dia pun tak larang orang yang menangkap. Bahkan dia menegur orang yang menegur. Faham tak? Okey, apa jawapan orang yang menegur? Bila dikata, kenapa kamu tak tegur puak-puak ni? Puak-puak ni, bila dia langgar perintah Allah, Allah akan hukum dia. Kamu tegur, tak ada faedah. Sia-sia je. Perhabis air liur je. Faham tak? Ada logik tak? Ada logik. Dia kata Allah pasti akan azab mereka. Biar je lah. Maka apa jawapan orang yang menegur? Qalu, mereka berkata, ma'ziratan. Ma'ziratan apa dia? Ma'ziratan daripada perkataan uzrun. Dah jadi bahasa Melayu. Uzrun. Cuma Melayu bila sebut Melayu apa dah? Uzur. Kenapa tak datang? Saya uzur. Perkataan Arab tu. Ni pada ma'ziratan. Di sini maksud ma'ziratan apa dah? Kalau bahasa Arab, atlubu min rabbi an ya'zirani. Supaya aku di akhirat besok, aku dapat minta pada Allah supaya maafkan aku. Sebab aku dah tegur. Makna apa tu? Yang menegur, cukup faham. Menegur perkara muka adalah wajib. Kalau aku tak tegur, aku nak jawab apa di hadapan Allah. Faham tak? Dalam kepala dia, mencegah kemungkaran wajib. Perintah Allah. Jadi kalau aku tak tegur, sudah, aku nak jawab apa? Maka aku pun tegur. Supaya apa? Di akhirat, aku boleh jawab. Faham tak? Ini faedah pertama, mencegah kemungkaran. Faedah pertama, mencegah kemungkaran. Dia ada 3 faedah semua. Faedah pertama, apa tadi? Kita sendiri tu supaya lepas menjawab di akhirat. Jangan fikir orang buat maksiat. Tak, fikir diri kita. Kerana Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu, jaga diri kamu. Jangan duk menyibuk orang. Kamu tak buat kemungkaran, tapi kamu tak cegah. Kamu buat dosa. Dosa tak mencegah. Kubur masing-masing, Ustaz. Tak apalah, tunggulah. Ma'ziratan, nak terjemah apa ni? Sebagai alasan. Sebagai alasan, ila rabbikum, kepada Tuhan kamu. Dia kata Tuhan kamu kan? Bukan Tuhan aku. Maksudnya apa? Yang kamu marah aku tegur ni, sebab Tuhan kamu suruh lah. Kamu ni ada Tuhan kan? Siapa Tuhan kamu? Tuhan kamu tu yang suruh cegah kemungkaran. Tuhan tu juga Tuhan aku dan itu juga Tuhan kamu. Bukan Tuhan aku sahaja. Kemudian, sebab kedua. Sebab kedua, mencegah kemungkaran. La'allahum wa la'allahum, dan semoga mereka bertakwa. Jadi tujuan pertama ataupun hikmah pertama, cegah kemungkaran untuk siapa? Untuk selamatkan diri sendiri. Tujuan kedua, untuk orang yang kita tegur. Moga-moga dengan aku tegur ni, manalah tahu, satu hari dia terkesan, dia bertakwa. Jadi aku dapat apa? Pahala. Apa pahala? Bila kita cegah orang buat daripada kemungkaran. Apa kita dapat? Dia lah nikmat apa? Oh, tegur dapat syurga. Nabi kata, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Kalau kamu buat sesuatu sehingga orang tu dapat hidayah. Kan dia buat maksiat, tapi kamu tegur, kamu nasihat, dia berhenti buat maksiat. Makna dapat hidayah. Punca apa? Punca kamu bagi. Maka lebih kerja kamu menegur tu lebih baik, lebih mahal daripada unta merah.
unta merah. Unta merah apa mana? Harta yang paling mahal di zaman Nabi. Harta paling mahal. Jadi ini memberi motivasi dan kekuatan untuk orang yang mencegah kemungkaran. Pertama, supaya aku dapat jawab daripada Allah. Faham tak? Jadi orang beriman kena fikir apa dah? Apa nak jawab di hadapan Allah? Tapi orang tak beriman, bila nak tegur orang, dia fikir apa? Apa orang kata? Jadi dia tak ada kekuatan untuk menegur. Kalau aku tegurkan, orang kata apa kan? Ustazah jadian. Kalau aku tegur, orang kata, alah kamu baru belajar 2 dia fikir apa orang kata, maka dia tak akan tegur. Tapi kalau dia fikir, aku nak jawab di hadapan Allah. Orang nak kata apa? Katalah, lantaklah. Yang penting aku dapat jawab di hadapan Allah. Yang kedua, moga-moga dengan aku tegur ni, mereka dapat hidayat. Sebab ketiga, bukan surah An-Nisa ke? Faedah menegur kemungkaran. Ayat An-Nisa ayat 165. Ini sebab ketiga mencegah kemungkaran. Hikmah ataupun faedah mencegah kemungkaran. Okey, cuba terjemah. Rusulan. Para rasul, apa kerja para rasul? Mubasyirina. Memberi berita gembira. Apa makna berita gembira? Kepada siapa? Kepada orang beriman, orang beramal soleh, kerja rasul beritahu kalau kamu beriman dapat syurga, dapat pahala. Yang kedua, kerja rasul munzirin. Memberi peringatan ataupun amaran. Kepada siapa? Yang buat dosa lah. Kalau kamu buat dosa, balasannya sekian, nerakanya sekian. Itu kerja para rasul. Dan kita ni pewaris para rasul. Sebab rasul dah mati. Siapa yang mengambil alih tugas para rasul? Kita lah. Mubasyirin dan munzirin. Supaya ini faedah ketiga menyuruh ataupun mencegah kemungkaran. Iaitu li'alla yakuna linnas, supaya tidak ada bagi manusia ke atas Allah hujjah ba'da rasul. Faham tak? Tidak ada ke atas manusia hujjah ke atas Allah. Contoh, buat maksiat. Kita tak tegur dia. Bila di akhirat besok, Allah azab dia. Dia ada hujah tak? Apa hujahnya? Dia tak tahu. Tuhan, kenapa kamu azab aku? Aku tak tahu pun. Tak ada siapa beritahu. Engkau mengazab aku salah. Faham tak? Jadi supaya manusia tidak ada hujah ke atas Allah, apa dia? Sampaikan. Bila dia sampaikan, orang tu di akhirat besok Allah azab dia. Dia tak akan salahkan Tuhan sebab dakwah dah sampai. Faham tak? Itu faedah ketiga. Okey. Faedah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ada berapa semua? Ada berapa? 3. 1. Supaya dapat jawab di akhirat besok di hadapan Allah. Dalil surah apa? Surah Al-A'raf ayat 164. 164. Faedah kedua, semoga mereka bertakwa. Dalil? Faedah ketiga, supaya manusia tak ada alasan untuk mempersalahkan Tuhan. Dalil? Surah An-Nisa 165. Okey. Cuba buka surah Taha. Surah Taha ayat 6. Okey. Allah perintah, izhaba. Apa makna izhaba? Bahasa Arab. Mana ashabul lughah? Izhaba, fi'il apa ni? Amar. Amar dia perintah pada siapa? Seorang ke, 2 orang ke, 3? 2. Mana tahu 2? Alif. Alif, Pergilah oleh kamu berdua. Alif. Siapa 2 orang ni?
Musa dan Harun. Pergi kepada siapa? Firaun. Pergi pada Firaun. Kenapa kena pergi jumpa Firaun? Minta bantuan. Minta bajet. Innahu tagha. Sebab dia tagha tu melampau. Bila dia melampau, kerja kamu apa dia? Cegah ketauhutannya. Sampaikan dakwah. Sebab itulah dakwah kena pergi ke tunggu kat rumah. Tunggu je orang jemput. Kenapa ustaz tak berdakwah? Tak ada orang jemput saya. Itu bukan dakwah, itu bisnes. Kemudian bila pergi, faqula. Maka, katalah oleh kamu berdua kepadanya qawlan layyina. Kata-kata yang lembut. Allah perintah supaya Musa dan Harun berkata pada musuh dia dengan bahasa yang lembut. Kenapa? Kan Firaun ni musuh Tuhan. Sampai tahap dia mengaku mana musuh, mungkin musuh nombor satu. Tapi tiba-tiba Allah kata, bila kamu cakap dengan musuh nombor satu aku ni, cakap dengan lembut. Yelah ni jahat sangat ni, cakaplah kasar kan. Macam kita lah. Anak kita nak pergi jumpa pakcik kita yang jahat. Pakcik kita maki hamun kita, ambil harta kita, tak pulang balik, pecahkan kereta kita. Lepas tu, bila anak kita nak pergi jumpa pakcik tu, kita pesan apa? Apa kita pesan pada pakcik yang jahat pada kita ni? Dia ni baru berlakon ni. Berlakon. Pertama kita cakap apa? Jangan jumpa pakcik tu, memang jahat. Sebenarnya siapa jahat? Kita pun jahat 2 kali 5. Kan? Kalau baik sikit, kita kata, pergilah jumpa. Tapi, jangan bercakap dengan dia. Kalau dia kata apa, buat tak dengar je. Itu kurang sikit jahat. Tapi kalau kita baik sangat, kita kata apa? Nak, kamu jumpa pakcik ni yang memang sangat jahat pada mak. Tapi cakap dengan bahasa yang lembut. Semoga dengan kamu cakap lembut, dia berubah jadi baik. Cantik tak? Oh, cantik. Tapi berlaku tak? Berlaku tak? Kalau berlaku, kalau mak cakap macam tu pada anak, anak pun pensan. Mak aku ni betul kan? Sejak balik Mekah ni berubah. Bukan sejak balik Mekah. Sejak lepas kelihatan debur ni berubah. Sebab banyak balik Mekah sama perangai kan. Tengok Allah nak ajar kita. Aku dengan musuh aku yang melampau, yang mengaku Tuhan, aku perintahmu saya cakap baik-baik. Cakap lembut-lembut. Supaya apa? Sebab apa kena cakap lembut? Tengok hujung tu. La'allahu moga-moga dia yatazakkar. Semoga dengan kamu cakap lembut, dia dapat. Inilah tujuan dakwah. Kan tujuan dakwah itu 3 tadi kan. Salah satu, semoga mereka bertakwa. Betul tak? Kalau kita nak orang jahat bertakwa dan yakhsha. Yakhsha apa mana? Takut pada Allah. Kalau kita nak dia ambil pengajaran daripada apa yang kita cakap, mestilah kena cakap lembut. Kita nak dia jadi baik, tapi kita maki hamu. Bodoh macam ni. Kepala. Faham tak? Faham tak penceramah? Bahasa dia kasar. Bodoh. Bodoh kan? Sebenarnya siapa yang bodoh? Ustaz-ustaz yang memperbodohkan orang, sebenarnya dia lah bodoh. Sebab yang suka membodoh orang siapa? Allah sebut dalam Quran. Orang munafik. Allah kata apa? Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas. Bila dikata pada orang munafik, berimanlah kamu sebagaimana orang ramai beriman, sebagaimana Nabi beriman, sebagaimana sahabat beriman. Jangan berpura-pura. Apa kata orang munafik? Anu'minu kama amanas sufaha. Adakah patut kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Orang munafik kata, mana mungkin kami beriman sebagaimana orang bodoh beriman. Siapa orang bodoh tu? Nabi dan sahabat. Jadi yang suka mengatakan orang beriman bodoh siapa? Orang munafik. Jangan guna perkataan bodoh. Jangan memperbodohkan orang. Yang memperbodohkan orang ialah orang munafik. Okey.
Nampak tak? Tujuan dakwah untuk mereka dapat, maka bahasa tu mestilah lembut. Jadi logiknya kepada Firaun pun kena cakap lembut. Kepada cicit Firaun, kadang-kadang orang Islam bukan Firaun pun, cuma tak solat aja, cakap kasar dah. Mana kita bukan pendakwah, kita pelepas geram. Kan? Okey. Saya nak tanya. Allah tahu tak Firaun tak akan berubah walaupun dakwah Musa dah lembut? Tahu tak? Kenapa Allah suruh Musa pergi jumpa? Kan buang masa. Balik pada hikmah berdakwah tadi. Sebab ketiga apa dia? Supaya Firaun tidak ada alasan di akhirat bila Allah azabkan dia. Kalau Musa tak berdakwah, tiba-tiba Allah azab Firaun. Firaun akan jawab apa? Engkau zalim Tuhan. Musa tak cakap apa-apa kepada aku. Tiba-tiba kenapa aku diazab? Maka Allah hantar Musa supaya Firaun tak ada alasan. Boleh faham? Jadi berapa ramai yang jahil di luar, kita tak sampaikan. Mereka ada alasan. Dan yang bersalah siapa? Kita yang berilmu. Kita yang berilmu. Itu yang kita tak akan lepas tu jawapan nombor satu tu. Di hadapan Allah. Dah buat ke belum? Dah sampai ke belum? Jangan fikir orang terima ataupun tak. Itu bukan urusan kita. Okey. Pergi pada ayat. Balik pada ayat kita. Pukul apa jam ke? Kau jam mati? 11? Oh, 50 dah? Oh. Saya rasa baru sejam. Okey. Habis ayat ni ya. Jadi pengajaran daripada ayat 1 nampak apa dia? Wajib kita cegah. Tujuan supaya satu? Tak. Tujuan pertama. Kita sendiri. Yang kita fikir orang, kita tak buat tu. Fikir diri aku dulu. Aku nak selamatkan diri aku daripada neraka. Di akhirat aku boleh jawab. Aku dah sampaikan, aku dah berdakwah. Kan? Tujuan kedua, semoga mereka dengan tazkirah aku ni, mereka terkesan dan berubah. Yang ketiga, mereka tak ada alasan di akhirat besok. Jadi tak nak kena buat. Kemudian, pengajaran di sini juga, apa yang mendorong Bani Israel yang mencegah kemungkaran ni? Pendorong utama dia apa dah? Pendorong utama untuk dia mencegah kemungkaran. Walaupun dia tahu keyakinan kepada hari akhirat. Aku tak akan lepas. Aku lepas ni nak pergi ke akhirat. Nak jawab apa? Keyakinan pada hari akhirat bagi motivasi dan kekuatan untuk dia berdakwah. Dia tak fikir orang kata apa. Sebab dalam kepala dia, aku nak lepas di akhirat. Yang kita pula takut, lemah, tak semangat nak buat kerja dakwah. Sebab apa? Dalam kepala kita, kita tak fikir nasib kita di akhirat besok. Yang fikir aku nak selesa. Orang puji, orang tak kutuk, orang tak marah. Okey. Nampak tak? Nanti ayat seterusnya Allah akan beritahu. Ni semua ni ada kesan dia. Yang mencegah, yang melanggar perintah Allah, apa yang Allah kenakan pada mereka. Yang mencegah Allah kenakan apa? Apa dia dapat. Yang larang buat pun tak, langgar pun tak, larang pun tak, apa dia dapat di selepas ni. Di dunia lagi Allah dah hukum. Tunggu ayat seterusnya. Ada soalan? Ya? Kelas Arab. InsyaAllah. InsyaAllah. Dari segi pemberian harta, kita sayang anak kita bagi siap semua pasal kita tak nak anak kita
Ada macam persamaan lah. Kita seolah kita tak nak bagi hak pada anak-anak yang lain. Dia sebenarnya anak adik-beradik yang lain sedar ke tak? Sedar tak bahawa kita sebenarnya tak nak bagi pada mereka? Sedar bukan menipu lah. Dia menipu. Syarat nak menipu apa dia? Orang tak tahu. Jadi kalau nak menipu kena pandai. Pastikan orang kita tipu dia tak tahu kan. Kalau dia tahu bukan menipu lah tu. Manipulasikan undang-undang Allah. Sebab Allah jadi manipulasi kan. Tak, dia sebenar. Bila kita bagi semua harta kita masa hidup kepada anak yang kita sayang, sebenarnya itu dah zalim. Kita dah tak berlaku adil. Itu terang-terang tu, bukan menipu tu. Sebab Allah perintah supaya berlaku adil kepada semua. Termasuk daripada anak. Bila nak bagi, kena berlaku adil. Jangan bagi pada orang yang kita sayang saja. Jadi benda tu sebenarnya bukan menipu sebab terang-terang dah salah. Kita tak berlaku adil pada semua anak. Ya, bagi saya lah itu lebih ada bisnes lah. Bisnes. Dia ada sistem di Malaysia. Dia dibenarkan hibah masa hidup untuk anak-anak. Tapi dia sah berlaku setelah dia mati. Okey? Tetapi lepas mati, anak-anak yang setuju masa hidup tiba-tiba lepas mak dia mati tak setuju, terbatal hibah tu. Terbatal. Tak sah. Kena balik pada faraid. Sebab itulah kalau dia nak bagi teruslah. Siapa tak faham? Dia dah bagi. Tapi sah berlaku setelah dia mati. Tak ikhlas lah. Tunggu mak mati. Kalau saya mati dulu, macam mana? Nasib kamu lah. Kalau dia bagi pun, dia bagi, tapi masih tidak berlaku adil. Berdosa lah. Berdosa. Tak, dia wajib berlaku adil. Dalam hibah kan, kita boleh hibah 1/3 je harta kita. Tak, itu lain. Itu hibah harta kita kepada bukan pewaris dan bagi terus. Ini hibah pada pewaris tapi bukan bagi terus. Dia berlaku sahnya setelah kita mati kan. Jadi kenapa pening-pening kan nak hibah masa hidup kan? Kononnya sebenar orang yang hibah untuk anak masa hidup ni sebenarnya dia nak lagi daripada apa? Okey, kenapa dia nak lagi daripada faraid? Sebab dia ada penyakit. Ada penyakit tak suka pada hukum Allah. Kalau dia jenis rada pada hukum Allah dan dia yakin hukum Allah yang tetapkan adalah terbaik. Tunggu mati, serah pada orang laksanakan faraid. Bukan urusan kita. Urusan kita beda. Tanggungjawab kita beda. Didik anak supaya beriman. Bukan untuk bagi harta, anak tak beriman pun. Ya Allah katanya pada kita di akhirat apa dia? Bukan pasal pembahagian harta. Kamu jaga tak anak-anak kamu daripada neraka? Itu yang kita akan disoal. Duk sibuk benda yang Allah tak akan soal. Allah hanya ibu kita atas kemampuan kita. So, kalau macam orang cakap tadi tu, kalau saya dapat ni, macam dia bernazar. Bernazar tu salah apa? Tak, kita dah sebut bernazar. Hukum bernazar dalam Islam adalah makruh. Tidak disukai. Ada hadis sahih. Nabi kata orang bernazar ni adalah orang yang kedekut. Orang yang berkira dengan Tuhan. Kan dia bersyarat dengan Tuhan. Kalau engkau bagi aku sihat, aku puasa. Padahal Allah bagi sihat 60 tahun. Tak puasa-puasa pun.
Okey. Itu hadis dhaif. Tasaddaqu tasihhu. Kamu bersedekahlah, kamu akan sihat. Hadis dhaif. Satu. Yang kedua, bila kita sakit baru bersedekah, kita tak ikhlas. Nampak tak? Kita sedekah untuk apa? Maka sebab itulah sedekah ni orang beriman. Dia sentiasa sedekah. Masa sihat dia sedekah, masa sakit dia teruskan, continue. Bukan masa sakit baru nak start sedekah. Faham tak? Berbeza tu. Haji bakhil lah tu, haji bakhil lah. Kenapa ni kak dah sedekah? Saya sakit ni, semoga Kalau kita buat kita lain itu, adakah itu tidak ikhlas? tak ikhlas lah. Dia Allah sebut, sebenarnya nak hilang rasa takut apa dia? Allah sebut, Allah kata faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk aku, ikut petunjuk Allah, mana bertakwalah, la khaufun, hilang rasa takut dan hilang rasa sedih. Sedekah kan? Kononnya hilang rasa takut, tapi solat lambat. Aurat buka. Faham tak? Pemuda kahfi diburu oleh satu kerajaan yang zalim. Betul? Duduk dalam gua, tak ada pintu. Ada takut? Berapa banyak pemuda kahfi sedekah? Berapa banyak dia sedekah sebab tak hilang takut? Tak. Kenapa hilang takut? Kenapa tenang boleh tidur? Sebab dia ikut petunjuk Allah. Pergi ke gua kerana nak selamatkan iman. Tinggal harta dunia sebab bagi mereka iman lebih mahal daripada harta dunia. Ikut petunjuk Allah. Selamat. Walaupun dalam gua dan diburu oleh musuh. Kerajaan yang zalim dah mati semua, dia terus hidup. Kita baca kisah banyak dalam Quran. Tapi bila berlaku masalah, Quran tolak ke tepi. Tanya orang. Nak selesai masalah. Kan? Ustaz yang selalu membodohkan orang tu, munafik lah kan? Saya tak tahu apa. Tadi Ustaz kata. Tak, saya kata tak boleh guna. Bukan munafik. Ada sifat-sifat munafik. Kan cerita kata, kamu tak bukti, kamu masuk neraka. Tak benda. Dia beza. Kita kata orang tu munafik dengan orang tu bersifat munafik. Dua benda yang berbeza. Yang munafik ni sebenarnya kafir. Cuma dia menzahirkan Islam. Dalam hati memang tak beriman. Itu munafik terus. Tapi orang Islam kalau dia beriman, dia solat, dia mengucap. Tapi ada bila bercakap bohong. Bila berjanji tidak tepat. Dia orang Islam tapi bersifat munafik. Bukan munafik. Okey. Macam mana? Ya. Tak, sebenarnya yang dia tukar lebih besar daripada itu antaranya. Yang paling besar dia tukar kandungan Taurat apa dia? Yang paling besar. Itu salah satu tapi yang tu kecil je. Yang paling besar ialah dia tukar sifat Nabi Muhammad. Cerita Nabi Muhammad tu dia tutup. Sifat Nabi Muhammad dia tutup. Sebab apa? Dia tak nak terima Nabi Muhammad tu. Kan sebelum ni dia percaya Nabi akhir zaman. Dia percaya, dia cukup yakin. Sebab dalam kepala dia, Nabi itu daripada Bani Israel. Bila keluar je, ada sembunyi. Dia ubah isi kandungan, khususnya cerita pasal Nabi Muhammad. Okey, cukup lah. Kita jumpa lagi malam ni kelas bahasa Arab. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم